Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim. Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa yu'ta bil jasad fayuj'alu baina dhahray jahannam. Qulna ya Rasulullah wa mal jasad? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madhadatun mazillah alaihi khatatif wa kalalib wa hasakatun mufaltahah laha syawkatun uqayfa'u takunu binajdin yuqalu laha as-sa'da. Al-mu'minu 'alayha kat-tarf wa kal-barq wa kar-rih wa ka'ajawidil khayl war-rikab fanajin musallam wa najin makhdush wa makdusun fi nari jahannam hatta yamurra akhiruhum yushabu sahban fama antum bi ashadda li munashadan fil haqq qad tabayyana lakum minal mu'mini yawma idhin lil jabbar. Wa idza ra'au annahum qad najaw fi ikhwanihim yaqulun rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana fayaqulu Allah ta'ala izhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min iman fa akhrijuhu wa yuharrimu Allahu suwarahum 'ala an-nar fayatunahum wa ba'dhum qad ghaba fi an-nar ila qadamihi wa ila ansafi saqayhi fayukhrijuna man arafu summa ya'udun fayaqulu Allah izhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqala nisfi dinar fa akhrijuhu fayukhrijuna man arafu summa ya'udun fayaqulu Allah izhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqala dzarratin min iman fa akhrijuhu fayukhrijuna man arafu. Qala Abu Sa'id fa in lam tusaddiquni faqra'u inna Allaha la yazlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha
fayashfa'un nabiyyun wal malaikatu wal mu'minun. Fayaqulul jabbar baqiyat syafa'ati fayaqbidu qabdatan minan nar fayukhriju aqwaman qad umtuhishu fayulqawna fi nahrin bi afwahil jannah yuqalu lahu ma'ul hayah fayanbutuna fi hafaihi kama tanbutul hibbah fi hamilis sayl atau kama qala. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, kemudian didatangkan Al-Jasru. Al-Jasru ni titi, yang kita duk kata titi sirat ni, sirat al-mustaqim tu dalam bahasa hadisnya dia panggil Al-Jasr. Summa yu'ta bil jasri, kemudian dibawa mai satu titian, satu titi. Fayuj'alu baina zahrai jahannam, dibentangkan titi itu di antara dua tebing neraka jahannam. Ini yang kata benda yang esok kita nak jumpa ni. Di antara benda yang kita pasti jumpa ialah titi ataupun sirat yang semua orang akan lalu. Kalau tuan-tuan tengok dalam surah Maryam ayat 71-72, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan summa yunajji allazina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Sadaqallahul azim. Tuhan kata tak ada seorang pun melainkan semua orang kena lintah dia. Lintah apa? Mengikut Abdullah bin Mas'ud, Qatadah dan juga Zaid bin Aslam. Tiga-tiga ni ulama mufassir, ulama tafsir. Mereka ni mufassirun, ulama tafsir Quran. Kata Abdullah bin Mas'ud dan kata Qatadah dan juga kata Zaid bin Aslam, yang dimaksudkan di dalam ayat wa in minkum illa wariduha, tak ada seorang pun melainkan semua akan kena lalu. Lalu itu ialah as-sirat ataupun al-jasru, titi yang akan dibentangkan di antara dua tepi neraka jahannam. Maka Nabi SAW cerita, Nabi kata dibawa mai satu titian, satu jambatan, dan dibentangkan titi atau jambatan itu di antara dua tebing neraka jahannam. Bila sebut macam tu, qulna ya Rasulullah wa mal jasru, sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, al jasru ataupun yang kata titi, yang kata jambatan itu apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi jawab, Nabi kata titi itu ialah madhabatun muzillah. Dia adalah satu titi yang menggelincirkan dan boleh menjatuhkan orang. Dan saya peringat, hadis yang kita baca ni hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Dia kena duk peringat selalu benda ni, takut saya lagi ada yang dia terkhayal. Dia kata ni apa hadis mana. Hadis ini adalah hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Bila sahabat tanya, ya Rasulullah wa mal jasru, ya Rasulullah jambatan itu apa? Yang kata titi itu titi apa? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata madhabatun muzillah. Dia adalah satu titi yang boleh menjatuhkan orang, dan muzillah, dan boleh bagi orang gelincang. Alaihi khatatifun wa kalalib. Nabi kata bahkan yang kata titi ataupun jambatan itu, di atasnya ataupun di kiri kanan dia ada cakok-cakok besi.
kalalib, duk kiri kanan. Bila orang lintas dia cakap, bila orang lintas dia cakap. Wa hasakatun mufaltahah, bahkan ada di kiri kanannya duri yang lebar-lebar. Duri lebar. Kalau kata duri pun cukup dah. Nabi SAW kata duri yang mufaltahah, yang lebar-lebar. Laha syaukatun uqaifa'u takunu binajdin. Tajam duri ni, syaukah ni, tajam dia ni macam mana satu duri yang apa boleh tengok di negeri Najd. Yuqalu laha as-sa'dan. Duri tu kalau di negeri Najd sana tu dipanggil duri tu duri Sa'dan. Kalau Nabi kata kalau nak diumpamakan macam duri Sa'dan yang ada di Najd ni. Kata Nabi SAW, al-mu'minu 'alaiha kat-tarf. Kalau sekiranya yang lintah titi itu, yang lintah jambatan itu al-mu'min, orang yang betul-betul beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia lintah ni kat-tarf. Dia lintah ni sekelip mata memandang. Tarf, pejam celik tu dia panggil tarf. Kalau dia satu orang yang mukmin, yang sungguh-sungguh beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia lintah titi tu kat-tarf, pejam celik dia sampai balik sana dah. Nabi kata wa kal-barq. Tuan-tuan biasa dengar cerita Isra' dan Mi'raj. Nabi naik satu kenderaan yang dipanggil Buraq. Buraq itu ba, ra, alif, qaf. Buraq itu diambil daripada kata dasar dia dalam bahasa Arab. Root word dia barqud. Barq makna dia kilat. Buraq maksudnya satu binatang yang pergerakan dia secepat kilat, maka dipanggil buraq. Nabi kata kalau sekiranya dia orang yang beriman, wa kal barq, dia lintah macam kilat, siap dia dah balik sana. Wa ka ajawidil khail, dan ada di kalangan orang yang beriman ini dia lintah seperti mana kuda pilihan. Dia kata kuda satu, kuda pilihan. Ni orang pilih masuk race, ini kuda pilihan. Dia tak ambil sebarang kuda. Maka kuda yang dipilih untuk masuk race ni, ini kuda pilihan. Kuda pilihan ni makna dia apa? Derah. Kata Nabi SAW, ada yang lintah sirat itu, yang lintah titi itu macam kuda pilihan, derah dia. Warrika, dan ada yang lintah titi itu macam kuda biasa, kuda tunggangan biasa, kuda yang orang guna untuk naik nak pergi sana sini, slow sikit, begitu maksud dia. Dan kata Nabi SAW, fanajin musallam, ada yang berjaya lintah sampai balik sana dan dia betul-betul selamat. Daripada tebing ni sampai tebing balik sana, dia sampai tak ada calak, tak ada luka, tak ada cedera, dia sampai elok, cakok-cakok tu dia tak kena. Wa najin makhdush, Nabi kata tapi ada yang berjaya lintah tapi sampai dalam keadaan makhdush, luka-luka. Wa makdusun fi nari jahannam, Nabi kata tapi ada yang tercampak ke neraka jahannam, tak lepas. Tuan-tuan, takat tu kita baca, tuan-tuan boleh bayang tak macam mana? Tuan-tuan boleh bayang, tapi bayangan tuan-tuan tak akan tepat, kerana hak betul punya kita tak boleh bayang pun. Tapi sikit sebanyak gambaran dia begitu. Tu sebab kita masa hidup atas dunia ni kena beriman. Tu aja cerita dia. Bukan untuk siapa-siapa, untuk nak selamat kita. Bukan untuk orang. Bukan untuk adik-beradik kita, bukan untuk kawan kita, bukan untuk jiran kita, tapi untuk kita. Nak lintah titi tu esok kita. Nak berjaya lepas tu pun kita. Nak lepas tapi lambat dan kena luka dan sebagainya pun kita. Nak jadi nasib tak baik, tak lepas dan tercampak ke dalam neraka pun silap-silap kita.
Jadi kita ni nak tergolong dalam hak mana satu, hak secepat tarf, kelip mata, ataupun seperti barq, seperti kilat, ataupun seperti kuda pilihan, ataupun seperti kuda biasa, ataupun yang terlepas tapi sampai luka-luka, ataupun yang tercampak ke neraka. Itu pilihan kita. Bila kita nak pilih, lah ni masa kita pilih, masa kita hidup atas dunia ini, masa kita pilih. Kalau hari ni kita pilih untuk percaya, dan akibat daripada pilih untuk percaya itu, kita susahkan diri kita untuk nak buat ibadat kepada Allah, mudah-mudahan kita selamat. Tapi kalau hari ini kita pilih untuk tak percaya, dan hari ini kita pilih untuk tolak semua ni, Quran, hadis yang main cerita tentang benda-benda ni kita tolak, dan kita tak peduli, dan kita nak buat lagu kita suka, kita terima akibat dia di sana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi kata hatta yamurra akhiruhum yushabu sahban, sehinggalah orang hak last sekali lintas sirat ini, lintas titi ini, keadaan dia merangkak-rangkak, mengheret-heret. Fama antum bi asyadali, fama antum bi asyadda li munashadatan fil haqq. Nabi kata, tuan dengar ni apa Nabi kata, fama antum bi asyadda li munashadatan fil haqq. Nabi kata kamu tidaklah lebih baik daripada aku dalam nak mencari kebenaran. Nabi kata, maksud dia apa? Nabi kata dalam hal nak cari kebenaran ni, akulah orang yang paling nak cari kebenaran. Hampa tak akan lebih baik daripada aku. Kalau nak bercakap tentang nak cari kebenaran, Nabi kata akulah orang nombor satu yang nak kebenaran. Jangan ada di kalangan hampa yang hampa rasa hampa lebih lagi nak cari kebenaran daripada aku. Nabi kata aku orang nombor satu nak kepada kebenaran. Kalau aku orang nombor satu nak kepada kebenaran, aku percaya kepada cerita tentang sirat ini, hampa siapa untuk tak percaya? Itu maksud dia. Qad tabayyana lakum minal mu'min yawma idzin lil jabbar. Nabi kata pada hari itu, pada hari kita ada di mahsyar, kita nak kena lintas sirat itu, Nabi kata pada hari itu jelaslah kepada Allah siapa yang betul-betul beriman. Atas dunia tak tahu tuan-tuan. Tuan-tuan tak tahu saya beriman ke tak? Tuan-tuan tak tahu. Tuan-tuan nampak saya main masjid, tuan-tuan nampak saya semayang, tuan-tuan nampak saya main boleh duk baca kitab, tuan-tuan nampak saya macam beriman, tapi Allah tahu betul-betul saya beriman ke tak? Demikianlah halnya dengan siapa pun. Nabi kata nahnu nahkum bizawahir wallahu a'lamu bil bawatin. Kita hukum manusia berdasarkan zahir mata kita nampak, batin dia Allah aja tahu. Maka Nabi SAW kata qad tabayyana lakum minal mu'min yawma idzin lil jabbar. Jabbar tu Allah lah. Pada hari itu, pada hari manusia dihimpunkan di mahsyar itu, pada hari manusia kena lintas sirat itu, pada hari itu jelaslah kepada kamu siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari itu baru kita tahu. Tengok-tengok Ustaz Samsuri, pasal apa dia sampai di seberang sana luka parah? Padahal dia duk main masjid kita, padahal dia duk main baca kitab kat kita, padahal dia duk peringat kita, tapi pasal apa dia lintas, dia sampai balik sana hal keadaan dia cedera parah? Pada hari itu jelas kepada manusia beriman betul ke tak dia ni. Tuan takut? Takut tuan. Kalau tuan-tuan takut, saya 10 kali takut. Ini Islam. Islam dia bukan satu produk untuk kita buat menyaga. Islam bukan satu produk untuk kita cari duit. Islam bukanlah satu produk yang boleh kita jual. Tapi Islam ini adalah satu agama, satu ad-din yang Allah hantar mereka kita, yang Allah mau kita serius dengan dia. Bila kita baca hadis macam ni, kita takut. Takut pasal apa? Pasal kita nak kena tanya diri kita sendiri, berimankah aku ni dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita katalah apa pun, di sanalah penentuan dia.
wa idza ra'au annahum qad najaw fi ikhwanihim yaqulun rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana. Nabi SAW kata, orang-orang yang berjaya lepas pergi balik sana, bila mereka dah sampai dah di balik sana tu, mereka tengok sedara-sedara mereka duk jatuh dalam neraka. Ni geng hak berjaya lepas ni, sama ada dia berjaya tu sekelip mata, ataupun dia berjaya tu sepantai kilat, atau dia berjaya tu macam kuda pilihan, ataupun dia berjaya tu macam naik kuda, ataupun dia berjaya tu sampai tapi dalam keadaan cedera parah, ataupun dia berjaya walaupun sampai kesot-kesot, sampai di seberang sana dia berjaya, tak kira. Yang pentingnya orang yang berjaya ni, bila dia beralih tengok kawan-kawan yang dia kenal duk jatuh dalam neraka. Kawan yang pergi mengaji di masjid duduk sebelah dia, kawan yang mengaji satu sekolah dengan dia, kawan yang pergi duduk dengar ceramah dengan dia, kawan yang pergi masjid qiyamul lail dengan dia. Tengok-tengok kawan-kawan ni duk jatuh. Yaqulun, Nabi kata, maka berkata orang hak berjaya sampai ni, Rabbana ikhwanuna, dia kata, ya Allah, ya Tuhan, tu hak jatuh tu saudara kami, tu hak jatuh tu adik-beradik kami, hak jatuh tu kawan baik kami. Kanu yusalluna ma'ana, dulu atas dunia dia duk semayang sekali dengan kami. Wa yasumuna ma'ana, dulu atas dunia dia puasa sekali dengan kami. Wa ya'maluna ma'ana, dulu atas dunia dia buat amal macam mana kami. Ya Allah, awak dia boleh jatuh. Ya Allah, pasal apa dia jatuh? Dulu atas dunia kami sekali. Dulu di atas dunia kami duk pergi mengaji, duk naik motor sekali. Dulu di atas dunia kalau saya bagi sedekah, dia pun bagi sedekah. Dulu di atas dunia kalau masjid buat qiyamul lail, dia pergi, saya pergi. Pasal apa hari ini dia jatuh? Pasal apa hari ini dia tak berjaya sampai di sini? Itu yang Nabi nak ceritanya. Fayaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala bila dengar suara-suara daripada hamba-hamba dia yang diizinkan berjaya ni bunyi macam tu, fayaqulullahu ta'ala, Allah kata ke malaikat dia, izhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min iman fa akhrijuhu. Tuhan kata dekat malaikat dia, pi ke neraka tempat depa jatuh ni, pi tengok hak duk ada dalam neraka, hak lintas sirat jatuh tadi ni, pi tengok balik depa ni, pi tengok kalau sekiranya di kalangan depa ni ada iman di dalam hati dia, walaupun senipis duit dinar, duit kertas, duit not, iman dia nipis macam duit kertas, fa akhrijuhu. Tuhan kata dekat malaikat, ambil dia bawa pulang. Tu tuan-tuan, yang kata Allah Tuhan kita tu, yang kata Allah Tuhan kita, yang hari ini kadang-kadang kita bercakap macam kita tak puas hati dengan Tuhan tu. Allah Tuhan kita yang hari ini kita duk bercakap, kita duk komen apa yang dia tentukan tu. Allah sebut dalam Quran, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki perempuan, hampa jalankan hukum potong tangan kepada mereka. Kita hari ni kata apa? Mana boleh potong tangan orang, dia nak kerja, nak cari makan macam mana. Kita tak puas hati dengan hak Tuhan suruh tu. Kita kata kita lebih cerdik pada Tuhan. Tuhan hak kita duk pandang macam tu di hari akhirat esok, apabila kita jatuh dalam neraka, dia kata ke malaikat dia, hampi tengok Ustaz, dia kata, kalau sekiranya hak duk ada dalam neraka itu, dia iman dia ada walaupun senipih duit dinar, fa akhrijuhu, buat keluar dia daripada neraka. Wa yuharrimullahu suwarahum 'alan nar, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tak mau biarkan mereka ni kena api neraka tu. Tuhan macam tu.
Tuhan ni dia sayang kita lebih pada kita sayang siapa-siapa atas dunia ni. Sebutlah kita sayang siapa. Hak nombor satu kita sayang atas dunia. Dia satu orang tak sama. Ada orang hak dia paling sayang mak dia. Ada orang hak dia paling sayang ayah dia. Ada orang hak dia paling sayang bini dia. Ada orang hak dia paling sayang suami dia. Ada orang hak dia paling sayang anak-anak dia. Ada orang hak dia paling sayang anak sulung dia. Ada orang hak dia paling sayang anak bongsu dia. Tak tentulah. Siapa yang kita paling sayang atas dunia ni tak boleh sama dengan Allah sayang kita. Lebih pada tu lagi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata dekat malaikat dia, pergi tengok kalau ada dalam neraka tu ada iman walaupun senipih duit dinar, ambil bawa keluar daripada neraka. Fayatunahum, Nabi kata maka malaikat pun pergi turut perintah Allah. Wa ba'duhum qad ghaba finnar ila qadami. Bila malaikat pi nak tengok ni ada dalam neraka hak jatuh dalam neraka tadi ni, apabila malaikat pi tengok di kalangan yang dah jatuh dalam neraka ni, ada yang dah tenggelam di dalam neraka ini kadar buku lali dia. Yang dah tenggelam dalam neraka kadar buku lali dia. Tuan-tuan jangan ingat buku lali ni sikit tuan-tuan. Tuan-tuan baca hadis cerita tentang Abu Talib, satu pak penakan Nabi yang tak tahulah sayang dia kepada Nabi sampai macam mana, tapi mati kafir. Nabi minta doa kepada Allah, minta ya Allah tolonglah, kesianlah ke Abu Talib ni. Allah kata apa? Abu Talib di neraka. Pasal dia bukan Islam, dia di neraka, tetapi dia dikenakan azab paling ringan. Tuhan kata pasal apa? Mengambil kira jasa dia pada Nabi, tapi neraka. Tapi dia dikenakan azab paling ringan. Dalam hadis Nabi kata apa? Azab yang Allah akan kenakan kepada Abu Talib itu ialah diberi kepadanya lahu na'lan, diberi kepadanya sepasang kasut. Bila Abu Talib saruk aja kasut yang dibuat daripada api neraka ni, bila Abu Talib saruk aja, yaghli minhu dimaruh, mendidih otak dalam kepala dia. Dan itulah Nabi kata azab paling ringan kepada penghuni neraka. Ni hak cerita ni apa? Malaikat pi nak tunaikan perintah Allah, nak pi cari orang yang duduk dalam neraka ni yang iman dia seumpama dinar. Bila malaikat sampai di sana, wa ba'dhum qad ghaba finnar ila qadami, ada yang tenggelam dah dalam api neraka tapi kadar buku lali. Wa ila ansafi saqai, malaikat tengok ada yang dah tenggelam di dalam neraka ini sampai pertengahan betis. Fayukhrijuna man arafu, maka malaikat pun keluarkan hak mana-mana yang menepati kriteria yang disebutkan Allah tadi. Kepada ramai-ramai itu, hak mana yang iman dia seumpama dinar, malaikat kenal pasti, buat pulang. Summa ya'udun, Nabi kata kemudian malaikat kembali ke hadrat Allah, ke depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila sampai depan Allah, fayaqulullah, Allah kata ke malaikat lagi, izhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqala nisfi dinar fa akhrijuhu. Malaikat main aja, Tuhan kata dekat malaikat pi lagi sekali, pi tengok ada dalam neraka tu siapa-siapa yang iman dia setengah dinar aja. Hak tadi 1 dinar, pi cari hak korang lagi. Kalau iman dia ni senilai, seumpama, senipis setengah dinar aja, pi fa akhrijuhu, Tuhan kata bawa keluar jugalah. Tu yang kata bismillahirrahmanirrahim tu, dengan nama Allah Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang tu. Tak apalah, pi tengok hak korang lagi pun bawa keluar juga, kata fayukhrijuna man arafu. Malaikat pun pi tengok macam mana hak Tuhan kata tu, jumpa pula. Summa ya'udun, lepas tu malaikat mai balik ke depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fayaqulullah, Allah kata lagi sekali dekat malaikat, izhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqala dzarratin min iman fa akhrijuhu. Tuhan kata dekat malaikat untuk kali yang ketiganya, pi lagi sekali, tengoklah siapa-siapa
yang janji ada iman walaupun besar debu aja, bawa keluarlah daripada neraka. Tuan-tuan, sampai takat tu dia nak abang apa kat kita, tuan-tuan? Dia nak abang kata iman ni cukup berharga. Kita main masjid pasal apa, tuan-tuan? Pasal kita ada iman. Kau tidak tak main. Ni kita sanggup tunggu di masjid, bersila, lenguh-lenguh kaki sampai masuk Aisyah, sampai pukul 9 kita tunggu di masjid ni pasal apa, tuan-tuan? Pasal ada iman. Kau tak ada, tak main. Yang kita ni duk simpan duit, duk pekin belanja, sari sikit simpan. Pasal apa? Pasal duk ingat nak pergi Mekah, nak buat haji. Pasal apa kita duk simpan duit, duk pekin belanja, nak pergi Mekah ni? Pasal apa, tuan-tuan? Pasal kita ada iman. Pasal apa yang kita bila tengok orang susah, kita jatuh kesian, kita duk ingat nak tolong dia? Pasal apa, tuan-tuan? Pasal kita ada iman. Iman itu dinilai tinggi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirat esok sampailah ke tahap Tuhan kata dekat malaikat ni, pergi tengok Ustaz, kalau sekiranya fi qalbihi mithqala zarrah, ada sebesar zarrah, sebesar debu, sikit aja ada iman dalam hati dia, fa akhrijuhu, buat keluar juga. Tuhan kata fa yukhrijuna man arafu, Nabi kata maka dikeluarkan orang yang dikenal pasti ada iman walaupun besar debu, keluar juga daripada neraka. Qala Abu Sa'id Al-Khudri, fa in lam tusaddiquni. Abu Sa'id ni dia duk cerita yang Nabi kata ni, hadis cerita tentang titi sirat, cerita pasal orang masuk neraka bawa keluar balik apa semua ni. Abu Sa'id Al-Khudri dia kata apa? Fa in lam tusaddiquni, kalaulah hampa tak percaya aku. Abu Sa'id kata, faqra'u, hampa baca Quran. Dia kata surah An-Nisa ayat 40. Hampa pergi tengok Quran dalam surah An-Nisa ayat 40. Tuhan kata innallaha la yadhlimu mithqala zarrah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dia tak buat zalim kepada hamba dia walaupun besar zarrah. Tuhan tak buat zalim. Bahkan Tuhan kesian ni lebih pada segala-gala. Jangan ingat dalam hati kita kata Tuhan ni nak buat naya kita. Jangan ingat pun dalam hati kita kata Tuhan ni nak bagi susah kita. Jangan ingat dalam hati kita kata Tuhan ni nak buat zalim kita. Jangan. Pasal apa? Pasal Allah kata innallaha la yadhlimu mithqala zarrah. Sesungguhnya Allah sekali-kali dia tidak buat zalim kepada hamba dia walaupun besar zarrah. Tak ada. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Bahkan kalau hampa ada buat hasanah, hampa ada buat baik, Tuhan akan gandakan kebaikan tu. Hak hampa buat tu sikit aja, pahala Tuhan bagi besar. Dan kita dah baca banyak kali hadis, satu dosa kita buat, kita diberi apa? Satu dosa. Satu benda tak elok kita buat, satu dosa Tuhan bagi. Tapi satu benda baik kita buat, Tuhan bagi berapa? 10. Maknanya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita ni buat baik. Kalau kita buat, dia kata yudha'ifha, dia ganda benda yang kita buat tu, dia bagi jadi besar pahala tu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayashfa'un nabiyyun wal malaikatu wal mu'minun. Di ketika itulah nabi-nabi, para malaikat dan orang-orang yang beriman akan memberi syafaat kepada orang-orang yang ditimpa susah di mahsyar ni. Itu sebab kita di atas dunia, apa hak Nabi kata kita jangan buat pasal. Pasal apa? Kalau tidak kita menolak syafaat Nabi. Itu sebab kita di atas dunia dengan al-mu'minun, dengan orang baik-baik, dengan orang beriman, kita kena buat baik. Pasal apa? Pasal mereka ada hak memberi syafaat di hari akhirat itu. Fayaqulul jabbar, kata Nabi SAW, dah lepas Tuhan tolong sampai macam tu, sampai orang berdosa masuk neraka ni, Tuhan suruh malaikat pergi tengok, kalau sekiranya dia ada iman senipih duit dinar pun bawa keluar, kalau ada setengah dinar pun bawa keluar, kalau ada macam debu aja kebaikan yang dia buat, iman yang dia buat di atas, iman dia di atas dunia dulu pun bawa keluar. Mana tolong ni kira rapat dah, tolong ni sampai ranak dah, tolong ni sampai habis dah, tolong.
Allah kata lagi, Allah kata baqiyat syafaati, Tuhan kata masih ada berbaki lagi pertolongan aku. Tolong sampai macam tu. Tuhan kata apa? Baqiyat syafaati, ada lagi berbaki pertolongan aku. Fayaqbidu qabdatan minan nar fayukhriju aqwaman qadim tuhishu. Kemudian disuruh bawa keluar Nuh hak duk kena bakar dalam neraka Nuh yang sudah hangus rentung. Hak tadi bawa keluar ni tadi ni apa dia? Orang hak buat dosa tapi masih ada iman walaupun besar debu. Yang baru duk ada dalam neraka, yang malaikat pergi tengok ni baru terbenam kadar buku lali. Yang baru terbenam kadar saqain, 2 perut betih. Ni hak yang ketiga ni apa dia? Depa hak duduk di dalam neraka ni yang Nabi kata qad tuhishu, dah hangus rentung dah duk kena bakar dalam neraka ni. Tuhan suruh ambil bawa keluar juga buat ni. Pasal apa? Pasal dia mati dalam keadaan dia Islam kepada Allah. Islam tu aja. Dia pernah mengucap 2 kalimah syahadah dan dia tidak pernah batalkan kalimah itu. Dia Islam sampai habis umur. Walhal seumur hidup dia tak pernah buat apa pun yang Islam suruh, tapi dia Islam pasal dia pernah mengucap. Duk kena bakar hangus rentung dalam neraka ni. Tuhan kata apa? Hak hangus rentung tu bawa keluar. Tuhan kata fayulqauna fi nahrin bi afwahil jannah. Dibawa ni hak hangus rentung ni, dibawa pergi ke satu sungai, yang sungai itu terletak di pintu syurga. Yuqalu lahu ma'ul hayah. Nabi kata sungai itu air dia dipanggil ma'ul hayah, dipanggil air kehidupan. Dicelup dia di dalam air tu, fayanbutuna fi hafaihi kama tanbutul hibbah fi hamilis sail. Celup-celup badan dia tumbuh balik, yang hangus rentung, yang kecut, yang jadi apa tadi ni, celup-celup dalam air kehidupan ni, naik-naik dia jadi macam keropok, dia kembang balik, dia jadi badan seperti sedia kala balik, dan dimasukkan dia ke dalam syurga. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Kesimpulan hadis ni tuan-tuan apa dia? Tuhan sayang kita, kita kena sayang dia. Sayang kita kepada Allah ni mesti ditunjukkan dalam bentuk apa? Taat perintah dia, jangan bantah dia. Dan mesti ditunjukkan dalam bentuk apa? Taat perintah Nabi dia, dan jangan lawan Nabi dia. InsyaAllah di akhirat esok kita ada tempat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mukadimah itu membawa manfaat kepada kita insyaAllah. Kita menggunakan Baharul Mazi jilid 19. Kita dah baca habis dah jilid yang kita hari tu ni. Saya pilih sambung jilid ni juga. Kita ambil Abwabul Adab, muka surat 149. Abwabul Adab, muka surat 149. Dan bab ni saya pernah baca di Masjid Seberang Jaya. Saya dah pernah baca di Masjid Seberang Jaya pada tahun 1994. Jadi kalau kita baca balik pun okey kot. Kalau orang dah dengar dah tahun 1940 lupa dah. Kan? Jadi kita baca balik. Abwabul Adab an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bermula segala bab adab, di sinilah tempatnya. Tuan-tuan perlu tuan-tuan baca tajuk ni. Pasal apa? Pasal manusia hari ni makin kurang beradab. Perlu kita tengok balik adab tu apa dia. Nabi suruh kita ni macam mana supaya kita boleh perbaik mana-mana yang tak elok yang ada pada diri kita. Dia kata dan akan diterangkan bab-babnya pada yang akan datang ni. Bermula adab ialah mengambil pakai perangai yang bagus. Dia kata. Tengok macam mana gaya bahasa penulis kitab ini, Syekh Idris Al-Marbawi. Dia punya gaya bahasa dia, kalau orang hari ni kata gaya bahasa dia santai. Santai, dia simple aja. Dia tak ada nak bagi kita sakit kepala, nak bagi kita pergi jadi sakit jiwa, duk baca tak faham. Dia very simple. Dia nak bagi tahu. Yang kata adab ni apa dia? Dia kata adab ialah kita ambil pakai perangai yang elok. Itu adab.
Kalau perangai kita elok, kita orang yang beradab. Itu aja, simple ya. Macam tuan-tuan nak pergi terang dekat orang kampung, dia tanya, dak ni yang duk kata politik ni apa dia? Kita pergi bagi senang, dia faham. Politik ni macam ni lah makcik. Kata politik ni cara merintah negeri. Oh, dia kata, oh tu panjang. Oh, dia kata, dia faham. Kita tak boleh biar kata politik ni makcik, dia adalah satu ilmu yang membicarakan hak payah. Abang kata makcik, yang kata politik ni apa dia? Politik ni ilmu perintah negeri. Oh, dia kata nak perintah negeri kena ada ilmu no. Oh, kena makcik, tak ada ilmu macam mana nak perintah negeri? Oh, lagi sekali oh. Dah tu yang kata ekonomi tu apa dia pula? Abang ada ekonomi ni makcik, kira ilmu cari makan lah, kita kata. Kita simplify benda tu. Ekonomi ni makcik mudah dia lagu ni makcik, ilmu cari makan. Pun nak cari makan kena ada ilmu. Tentu makcik, tak ada ilmu nak cari makan kok. Mana suruh duduk tergelincang sajalah makcik. Kita kena ada ilmu kalau kita nak cari makan. Syekh Idris Al-Marbawi, pendekatan dia begitu. Pendekatan yang macam ni tuan-tuan, jangan tuan-tuan rasa tak ilmiah, tak akademik. Kita orang mengaji tinggi, kita ada master's degree, kita ada PhD ni, apa ni macam ni kita. Jangan macam tu tuan-tuan. Sebab Nabi SAW kalau diberi pilih antara dua perkara, Nabi akan pilih hak mudah. Dalam hadis beritahu, Nabi SAW kalau main depan dia dua benda nak bagi pilih, Nabi pasti akan pilih hak mudah. Nabi tak cari hak susah. Maka pendekatan agama ni lebih lagi, dia kena bagi orang senang faham. So yang dikatakan abwabul adab, yang kata bab adab ni apa dia? Dia kata bab nak suruh orang ni perangai elok, tu aja. Ataupun dia kata memakai barang yang dipuji daripada perkataan atau perbuatan. Ataupun dia kata yang kata adab ni bercakap bagi elok, tingkah laku bagi elok. Hang kira beradab. Cakap tahu hormat orang. Bila jumpa orang tua, Assalamualaikum pakcik, tahu hormat. Bila jumpa ustaz, Assalamualaikum ustaz. Ada juga mengaji agama tapi adab dia tak ada. Dia jumpa ustaz, dia kata, entah tak main lah malam tu. Dia kata entah kat ustaz. Entah ni maksud apa tuan-tuan? Entah ni maksud dia hang. Cuma Arab panggil entah. Bolehkah kita panggil dekat ustaz entah? Boleh panggil, tapi tak ada adab. Itu aja cerita dia. Kita dengan mak kita, boleh kita kata kat mak, mak apa hang ni? Boleh kata begitu? Boleh, tapi tak ada adab. So kita kena reti nak guna perkataan tu pada siapa. Perkataan untuk orang ni apa dia? Perkataan untuk orang ni apa dia? Kalau kita bercakap dengan raja-raja, kita panggil dia tuanku, kita bahasa diri dia patih, kita beradab. Kita bercakap dengan ustaz, kita panggil dia ustaz, kita bahasa diri kita saya. Cantiklah, kita beradab lah. Kalau semua kita pukul borong anak entah, kacau. Nampak main masjid pakai jubah elok, tapi jumpa ustaz panggil entah. Entah tak main ke baru ni? Daripada bergaduh tunggu entah tak main. Dia kata kat ustaz, macam ustaz tu member sekolah dia. Cakap tu menunjuk kata tidak beradab. Dia lagu tu je. Kita dengan bos kita di pejabat, dia ada bahasa dia. IU okey lah untuk bos di pejabat. IU. Cuba kita pergi dia, kita jumpa dia, dia bos kita di pejabat, kita kata hang ya kata. Dia panggil kita, dia kata ni I duk check tengok punch card you seminggu ni merah ya ni. Dia bos kita. Dia kata kat kita, I check you punya punch card seminggu ni merah ya. Kita kata dia nak check bodoh main lambat. Kita kata begitu dekat bos kita. Boleh tak boleh tuan-tuan? Boleh, tapi tak beradab. Itu aja. Maka Syekh Idris Al-Marbawi nak bagi kita ni jadi manusia yang beradab. Kita reti dan kita kenal siapa yang kita duk cakap. Very simple benda ni. So dia kata apa? Perkataan kita elok, perbuatan kita elok, bermakna kita beradab. Macam tu aja. Ataupun membesarkan orang yang atas daripada kita, itu adab. Dia orang pangkat atas, walaupun pangkat itu ciri-ciri keduniaan, tetapi dia atas kita.
Dari segi hierarki di tempat kerja, dia atas daripada kita. Kita kena tahu bercakap dengan dia. Dan berlemah lembut dengan orang yang di bawah kita. Kalau kita jadi bos, staff kita kena berlemah lembut. Kita tegas, tetapi dalam keadaan bersopan, beradab. Tegas. Jangan sampai dia boleh main kita, jangan sampai dia boleh overrule kita. Kita bos dia. Tapi keadaan kita tu tegas tetapi bersopan. Begitu dia kata. Dia kata ataupun adab itu ialah segala yang baik-baik. Dia kata mudah cakapnya macam inilah. Benda hak baik-baik itu maknanya beradab. Simple. Baik. Dia kata bab ma jaa fi tashmitil atis. Dia start dengan tajuk yang cukup ringan. Apa dia? Dia antara bab adab itu ialah datang bab ini pada menyatakan hadis yang menerangkan mendoakan orang bersin. Simple. Orang bersin, dia bersin, dia kata alhamdulillah. Kita kata apa? Yarhamukallah. Yarhamukallah. Ataupun nak kata yarhamkallah pun boleh. Segi grammarnya yarhamukallah. Kan? Dia kata alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pasal apa dia sebut segala puji bagi Allah? Pasal apa? Pasal bersin ni tuan-tuan. Oi, kalau tak bersin kacau. Kalau nak bersin tapi tak bersin, kacau. Apa yang tak boleh buat? Nak cakap dengan orang pun tak boleh, nak tidur pun tak boleh, duk tak jadi, duk dia ni awak ni nak tarik sawan ke apa, dia kata nak bersin tapi tak boleh bersin. Kacau tuan-tuan, kacau. Sama ada bersin, sama ada kita pergi pancung buang air, kita buang air besar, air kecil, tak kira. Itu semua tu nikmat. Tuan-tuan pernah tengok tak orang tua-tua yang kena masalah apa dia? Prostat, apa dia panggil? Prostat ke prostat lah? Sebutlah guna apa di lebih kurang tu lah. Okay? Pernah tengok? Nak kencing tak boleh. Pergi klinik, pergi hospital, dia masuk tiup. Allahu Akbar tuan-tuan. Merah menyala muka ni, tangan genggam tepi stretcher, tepi katil tu genggam ni. Duk nak masuk tu, saluran tu, nak pergi ke pundi-pundi kencing dia tu. Masuk tu, keluar satu kampit penuh sat aja, satu kampit penuh sat aja. Keluar tu lega dia. Yang dia tak boleh tidur dah 3 hari 3 malam ni, tak boleh tidur. Pasal apa? Pasal nak kencing tak boleh. Perut ni kuih duk cekang. Pasal apa? Ayam makin duk tambah, nak keluar tak boleh. Dia duk cekang ni, sakit perut, sakit satu badan ni. Masuk tiup tu sampai di tempat dia, dia keluar. Kempes perut elok, dandan hilang, merah muka dia, nampak dia okey. Masa tu dia tahu kata apa? Kencing tu nikmat. Sama halnya dengan bersin. Kalau dia nak bersin tak boleh, nak bersin tak boleh. Tak boleh. Maka apabila pulih bersin, alhamdulillah. Itu makna dia. Apa dia? Segala puji bagi Allah. Pasal apa? Bagi aku rilis benda yang nak keluar tak boleh. Bersin ni dia main daripada mana kan? Ni dia main daripada otak kepala ni. Daripada sana tu dia flush keluar dengan bersin tu. Kalau bersin sampai tak monti itu penyakit pula lah. Maka itulah kaitannya. Dia kata apa? Dia kata bersin itu kita kena sebut alhamdulillah. Dan apabila orang yang Allah bagi nikmat bersin dekat dia, dia ingat Allah, dia kata alhamdulillah, kita kena doa orang yang ingat Allah ni. Kita kata dekat dia yarhamukallah, mudah-mudahan Allah rahmati hang, Allah kesian kepada hang. Itu ada. Tuan-tuan tengok hari ni berapa ramai orang Melayu kita, orang Islam kita bersin, dia tak sebut alhamdulillah, dia sebut apa? Sorry. Bersin dia sorry. Pasal apa? Tak tahu. Dia berasa sebut alhamdulillah koman ke? Pasal dia ada bercampur dengan geng-geng hak bila bersin sebut sorry kan, maka dia pun sorry sekali ke? Tak tahu. Tapi apapun, dia tidak beradab. Dari segi Islam, dia tidak beradab. Begitu. Baik, cuba kita baca. Dia kata kerana bersin itu menolak dia akan penyakit daripada otak kepala. Dia kata. Ni Syekh Idris Al-Marbawi ni, dia kata bersin ni dia buat keluar nu segala penyakit yang ada dalam otak dan kepala nu. Yang ada padanya, yakni pada otak, pada kepala itu ada padanya kekuatan fikir. Kalau orang nak bersin tak boleh ni, tak boleh fikir, dia kacau.
Di situ ada kekuatan fikir. Maka daripadanya, yakni daripada otak itu, bercawang dan bercabang dan berpecah urat-urat daripada anggota itu. Makna dia apa? Dia nak abang kata otak tu control panel. Otak tu control panel. Kalau berlaku short circuit ke apa kan, kacau. Kacau. Maka apabila sekali-sekala dia bersin, dia mengeluarkan benda-benda tak elok yang ada di dalam tu. Maka dengan kerana bersin itu, sejahtera dan selamatlah, maka sejahteralah pula anggota-anggotanya. Itu dia kata bila bersin tu sejahtera dia. Maka dengan inilah zahir akan nikmat Allah yang besar. Dia kata bersin tu nikmat Allah yang munasabah ditentangkan dia dengan alhamdulillah. Maka kerana itulah bila bersin kena kata alhamdulillah. Dia kata pasal nikmat besar, bukan sekadar bersin, tapi dia keluarkan benda-benda kacau dalam otak ni bagi keluar, dan dia bagi satu kelegaan kepada orang yang bersin tadi. Maka dia kena kata alhamdulillah. Dia kata tu bawah tu dia duk cerita benda tu panjang. Tuan-tuan terus buka sebelah tengok hadis dia. Kita baca hadis dia. Dia kata an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil muslim 'ala al muslim sittun bil ma'ruf yusallimu alaihi idza laqiyahu wa yujibuhu idza da'ahu wa yushammituhu idza atas. Makna dia apa? Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu. Kata dia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi satu orang Islam atas satu orang Islam yang lain itu ada 6 perkara. Nabi bagi tahu, Sayyidina Ali cerita, kata Nabi bagi tahu, Nabi kata kita sama-sama kita orang Islam ni ada 6 benda yang kita nak kena jaga. 6 perkara kita nak kena jaga. Iaitu dengan tentunya buat baik jua. Tidak tuntutan bagi sebagai tuntutan wajib memberi salam atasnya apabila jumpa ia akan dia, dan diperkenankan akan dia. Dia kata benda ni bukan kata wajib, tapi benda ni adalah benda baik yang kita kena buat sama-sama orang Islam. Apa dia benda tu? Yang pertama dia kata apa? Apabila jumpa akan dia dan diperkenankan akan dia. Mana tadi? Akan sebagai tuntutan wajib, iaitu apa dia? Memberi salam. Itu yang pertama. Memberi salam ia atasnya apabila jumpa ia akan dia. Yang pertama, bila jumpa bagi salam. Cantik. Sama-sama Islam bila jumpa, Assalamualaikum. Dan diperkenankan akan dia, yakni disempurnakan dan dipergikan apabila diajakkan kendurinya. Yang kedua apa dia? Kalau dia jemput kenduri, sedaya upaya tunaikan jemputan itu. Ini dia ada perbahasan di kalangan ulama. Dia kata jemputan ini hanyalah melibatkan kenduri kahwin. Lain daripada kenduri kahwin dia tak jatuh wajib. Tapi kenduri kahwin dia kata sedaya upaya kena pi. Kalau tak pi pun minta excuse. Telefon dia, saya minta maaf lah, saya perasan tak ada lah. Beritahu betul. Dia kata kerana memperkenankan ajak kenduri itu adalah wajib selama tiada mani'. Selama kenduri itu tak ada benda yang menghalang kita daripada pi. Kan kenduri jenis lah ni Allah serabut balik pula dah. Dulu cantik dah kenduri dulu ni. Satu masa dulu serabut. Saya ingat tahun 70-an, kalau belah kampung saya di seberang sana tu, kalau kenduri kahwin, Razal Pati Batu Lima Sik tak panggil, mentara tak ubah je. Tahun 70-an. Kenduri kahwin, Tuan Kenduri tak jemput Razal Pati Batu Lima Sik, orkestra di Candeni nama. Kalau tak panggil, mentara boykot, tak buat aja. Dulu seminggu sebelum Kenduri tebang konyok. Dulu tahun 70-an, sebelum Kenduri tebang pokok nyok ni. Nak buat apa? Nak buat tiang. Nak buat tiang penteh ni, penteh Razal Pati ni. Tiang tu batang pokok nyok, bubuh lantai apa ni, gelegang. Yang dulu Kenduri dia bukan pakai macam kita lah ni, pakai apa nama pandai ni tak. Dulu dia pakai balai.
kain tarpan, tiang pendek, lepas tu atas itulah nak berzanji ke, nak marhaban ke, nak kenduri makan idang talam semua atas tu. Seminggu sebelum kenduri tebang pokoknya nak buat tiang tu. Tiang balai kenduri kahwin satu, tiang habuang Ghazal Pati satu. Ghazal Pati ni pula tahun 70-an punya cerita lah. Ghazal Pati ni pula dia mai package dia sekali dengan jebung dia panggil. Oh kacau tuan-tuan zaman tu. Sekali dengan package dia ni, package yang kata Ghazal Pati zaman tahun 70-an ni, dia mai jebung. Jebung ni lah orang panggil pondan. Dulu panggil jebung. Usah. Tapi masa tu tak ada siapa pergi duduk bangkang, pergi duduk kata salah ke apa, tak ada. Bahkan Tok Imam masjid pun join sekali. Betul, zaman tu macam tu. Tok Imam patut malam tu dia ada baca kitab. Dia beritahu ni ngaji malam ni cancel. Kita pergi, dia tunjuk Dan dia sampai zaman tu penuh bangku ni, bangku tin lipat tu. Buka bangku tin tu, dia duduk depan sekali, tarik kain naik sila panggung, duduk balok okok daun. Tok Imam dia pun duduk depan. Cuma Tok Imam dengan orang lain ni beza satu ya masa tu. Tok Imam tak naik gencok sekali atas pentas tu. Orang lain naik, Tok Imam tak naik, tapi dia duduk bawah, duduk gulung okok daun tengok. Heran tuan-tuan, zaman tu tak ada siapa kata salah. Dan zaman tu tahun 70-an, tuan-tuan nak cari orang perempuan pakai tudung tak ada. Tak ada. Budak perempuan pergi mengaji Al-Azhar Universiti Mesir, balik mai tak pakai tudung. Tahun 70-an. Ujung 70-an baru start pakai tudung. Tudung pun masa tu tudung mula-mula dia pakai anak tudung hitam satu, dia pakai kain kelumbung hak jenis jerot bawah ni macam pengakak tu. Dia start yang tu dulu. Lepas tu dia mai tahun 80 dia mai tudung orang perempuan pakai ni, tudung kait bulu kambing. Bulu kambing dia kait tu pakai dia melekat kot tengkok ni apa semua, mai pakai ni aja. Tahun 80. Dia mai tahun 82 83 baru duk mai mini telkung, baru duk mai sampai nak jadi macam lah ni. Lepas tu dia nak patah balik pula dah pergi zaman tu balik lah ni. Dia duk pusing macam tu. Dia dah mai dah zaman kemuncak kepada orang nak Islam ni, dah ni dia nak mai balik, dia nak turun balik. Sama macam tuan-tuan tengok apa nama passion apa necktie zaman apa Pop Yeye dulu, dia kecil kecil bawah potong sama. Tu necktie zaman tu, zaman Agogo, zaman Pop Yeye, zaman apa seluang ketat batang paip dia panggil. Necktie dia macam tu. Lepas tu dia mai satu zaman dia mai necktie lebang. Dia mai necktie lebang. Lah dia duk mai kecil balik pula dah. Dia jadi macam tu, dia duk pusing, dia nak pergi ke mana? Dia duk, kalau tie dia kecil dengan lebang, dia duk main lagu tu lah. Dia mai tahun ni kecil sekali dia pergi lebang balik, esok dia mai kecil balik, lepas tu dia pergi lebang balik. Yang orang perempuan pakai tudung ni pun tak pakai, lepas tu pakai sikit, lepas tu pakai banyak, lepas tu pakai sempurna, lepas tu pakai duk tak pakai pula. Dia duk jadi lagu tu. Ini yang dikatakan edaran zaman, dia membawa orang ni sekali, dia duduk bertukar jadi ini yang dia beritahu. Jadi kalau kenduri jenis ada mani' ni maksud benda yang menghalang kita daripada pi. Apa dia? Benda maksiat. Lah kalau tuan-tuan tengok dalam apa nama TV3 hari Ahad pagi, hari Ahad tengah hari ini dia umai rancangan apa Nona ke apa ke, duk lawan lah ni, buat kenduri ni duk lawan. Dia ni habis berapa? Dia ni habis 10,000, dia ni 20,000, dia ni 100,000, dia ni 200,000, dia ni 1 million. Dia ni buat kenduri apa tema taman, dia ni buat kenduri di ballroom hotel 3 bintang, dia ni buat kenduri di hotel 5 bintang. Dia duk main macam tu. Dia ni pelamin ala-ala ni, dia ni pelamin ala-ala angkasa apa. Macam tu dia duk main. Ini trend ni duk main ni, trend ni duk main. Ini yang kitab kita baca ni, dia duk habang benda ni lah. Kadang-kadang kenduri ni dia tersasar daripada matlamat dia. Matlamat kenduri ni apa dia? Nabi kata u'lim walau bisyah, u'lim walau bisyatin. Buatlah kenduri walaupun sembelih seekor kambing. Nabi kata pasal tujuan kenduri ni apa dia? Nak bagi tahu
kepada masyarakat keliling anak kita dah kahwin. Supaya apa? Supaya tak jadi fitnah. Orang tengok ni apa ni, dia ni duk rembiang balik perempuan ni menikah dah kan. Buat kenduri orang tahu dia menikah dah. Itu saja matlamat dia. Tapi hari ni dia dah tak jadi macam tu. Dia jadi apa? Macam yang duk ada hari ni. Kenduri satu penyuruh ada ni, ada main gencok apa, kacau tu semak perut kadang-kadang. Tapi kawan kita pi sakit satu badan kita ni. Hati tak mau pi. Tapi itulah kita kata hati meres hati. Itu susah kita. Susah. Kita nak pi tak pi. Ada satu sahabat saya, satu ustaz di Kuala Lumpur, dia hantar SMS kat saya. Dia kata ustaz kadang-kadang dalam kuliah suka ada sebut hati meres hati. Ustaz, cara ustaz bagi tahu tu tak kena, dia kata. Dia kata tak kena. Dia kata dah ustaz, hati meres hati ni, hati tu makna gajah, dia kata. Meres saya, sati tu apa tu, dia kata. Jadi kalau dalam konteks ayat ustaz tu tak kena, dia kata. Hati meres. Saya mana nak beritahu. Saya ingat hati lebih kurang sebut dia lah, hati meres hati. Kan? Ada kawan yang kita melawak, dia ambil serius benda tu, kan? Ada orang dia tak hati melawak ni, kita buat melawak pun dia serius. Kita takut balik dia, awak dia ni. Dia tak boleh beza antara melawak dengan serius, kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalau kenduri yang jemput kita tu ada unsur-unsur ni, dia kata kita tak pi tak salah. Kalau kita pi, yang tu tak apa cantik. Tapi nak ambil hati ni apa saya. Kadang-kadang orang pi juga. Pi buat kalau pi bagi hujung-hujung dekat orang nak balik, just pi nak ambil attendance ya, kata mai. Lepas tu cepat-cepat nak balik. Jika kenduri itu kenduri kahwin, dia kata, maka kita wajib kena pi. Dan adapun jika lain daripada kenduri kahwin, maka itu sunat sahaja. Ini dalam mazhab Syafi'i. Dan didoakan dia dengan kata yarhamukallah apabila bersin dia serta mengucap dia alhamdulillah. Itu hadis suruh. Bila orang bersin dia sebut alhamdulillah, kita sebut yarhamukallah. Sambung hadis tu, dia kata wa ya'uduhu iza maridah wa yatba'u janazatahu iza mata wa yuhibbu lahu ma yuhibbu li nafsihi. Dan seterusnya dia kata tanggungjawab kita sama orang Islam ni ialah ziarah akan dia bila dengar kata dia sakit. Tanggungjawab. Dengar kata dia sakit, bila 5 minit tunjuk muka, tanya abang. Kawah sakit tu pun besar hati. Ada orang mai bila dengar kata dia sakit. Itu hikmah dia. Dan menurut di belakang jenazahnya apabila mati ia, masalah depan belakang ni ada perbincangan panjang dalam hadis. So kesimpulan yang diambil oleh kebanyakan ulama, depan. Bila mayat nak dibawa ke masjid, nak dikebumikan, kita disunatkan berjalan depan, bukan belakang mayat, jalan di depan. Itu yang lebih kuat dari segi hadisnya. Jadi kalau tanya habis tu, kalau kita ikut belakang kira macam mana, salah kan? Tak salah, tetapi lebih baik di depan. Sebab hadis yang suruh iringi jenazah ni, hadis yang kata berjalan di depan itu lebih kuat. Dan hikmah dia apa dia? Bila kita berjalan di depan usung mayat ni, kita jalan di depan, hikmah dia apa dia? Kita boleh tolong jadi trafik, buka jalan. Buka jalan. Dan ada pun berjalan di belakang, tidak salah. Dia kata begitu. Dan kasih ia baginya, barang yang kasih ia bagi dirinya. Kita dengan kawan kita ni, kita kena tanya diri kita, kita suka apa, kita tak suka apa. Apa yang kita suka, kita kena bagi kat dia. Apa yang kita tak suka, kita jangan buat kat dia. Kalau kita suka orang hormat kita, kita kena hormat dia. Kalau kita tak suka orang cerca kita, kita jangan cerca dia. Maknanya apa? Kita jaga dia. Macam mana kita jaga diri kita? Itu yang disuruh oleh agama. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Hurairah dan Abi Ayyub dan Al-Barra dan Ibni Mas'ud, dan katanya lagi sesungguhnya diriwayatkan daripada ketiadaan satu wajah daripada Nabi SAW. Hadis ni dia kata ada banyak. Baik, kemudian sebelah tu hadis yang kedua, kita baca hadis saja. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lil mu'min 'ala al mu'min sittu khisal ya'uduhu idza marida wa yashhaduhu idza mata wa yujibuhu idza da'ahu wa yusallimu alayhi idza laqiyahu wa yushammituhu idza atas
wa yansahu lahu iza ghaba aw syahida. Dia cuma ada satu yang lain daripada hadis tadi. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi seorang mukmin dengan mukmin lain ada 6 tanggungjawab. Dia kata, yang pertama, ya'uduhu iza marida, dengar kata dia sakit, kita pergi ziarah, sama macam tadi. Yang kedua, wa yashhaduhu iza mata, dengar kata dia mati, kita hadir di rumah dia. Tadi abang kata iring jenazah, ni dia ringan sikit, dengar kata dia mati, kita hadir di rumah dia, tunjuk sedih kita, tunjuk takziah kita kepada keluarga dia. Wa yujibuhu iza da'ahu, kalau dia jemput kita kenuri, sedaya upaya tunaikan jemputan dia. Wa yusallimu alaihi iza laqiyahu, kalau jumpa dia bagi salam dekat dia. Wa yushammituhu iza atas, dia bersin, doakan dia. Yang last lain sikit, dia kata apa? Wa yansahu lahu iza ghaba aw syahida. Apa dia? Ikhlaskan hubungan kita dengan dia. Tak kira dia ada ke dia tak ada ke, kita ikhlaskan hubungan kita dengan dia. Yang ni tuan-tuan, apa dia? Kita selalu jadi masalah tau ni. Kita dengan kawan kita, hubungan kita tak ikhlas kadang-kadang. Depan kita cakap elok, belakang kita taruh dia. Ini yang Nabi sebut. Nabi kata kalau ini tanggungjawab Islam dengan Islam, tak kira dia ada depan ke, kita di belakang dia ke, tak kira. Kalau kita dengan dia ikhlas dari segi hubungan, kita akan bercakap baik tentang dia di mana-mana pun. Tapi kalau depan kita cakap cukup cantik, cukup elok, cukup apa, belakang kita pun sama naik dengan orang, duk taruh dia, maknanya kita tak menjaga keikhlasan hubungan kita dengan dia. Ini hadis dia. Kemudian dia masuk tajuk yang baru, bab ma yaqulul atis iza atasa. Yang ni pun saya baca hadis dia saja, pasal dia simple-simple saja. An Nafi' anna rajulan atasa ila janbi ibni Umar faqala alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Wa qala ibn Umar wa ana aqul alhamdulillah wassalamu ala rasulillah wa laysa hakaza 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'allamana an naqula alhamdulillah ala kulli hal. Itu hadis dia. Dia kata diriwayatkan daripada Nafi', satu laki-laki telah bersin di tepi satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar anak Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia mai duduk sebelah Abdullah bin Umar, tentu dia bersin. Maka kata laki-laki hak bersin ni, dia kata alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Dia pergi kata begitu. Dia bersin, dia kata alhamdulillah, tapi dia pergi sambung tu, dia kata wassalamu ala rasulillah. Bila dia sebut macam tu, yang maksud dia segala puji bagi Allah dan sejahteralah ke atas Rasulullah. Maka kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan aku pun berkata kira-kira makna demikian juga, iaitu alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan sejahtera atas pesuruhnya. Tetapi dia kata tidak yang demikian itu yang diajarkan akan kami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diajar Nabi kepada kami bahawa kami kata sekira-kiranya alhamdulillah ala kulli hal. Dia kata, dia tegur. Dia tu macam hang kata, aku biasa kata juga alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Bosin dikata begitu. Tapi tak, sebenarnya bukan itu yang Nabi ajar. Dia kata Nabi ajar apa dia? Alhamdulillah ala kulli hal, dia kata. Tapi hadis tu hadis gharib. Hadis gharib ni dia di antara hadis dhaif, hadis yang tidak cukup kuat. Hadis yang kuat kata apa? Kata alhamdulillah, dekat tu aja. Dia saja bawa mai dekat kita hadis tu. Kemudian dia mai bab majaa kaifat tashmitul atis, iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan bagaimana mendoakan orang yang bersin itu. Kemudian kita baca hadis dia, an Abi Musa radhiyallahu anhu qala kana al-yahud yata'atasuna 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam yarjuna an yaqula lahum yarhamukumullah fayaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum.
Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi SAW. Nama dia Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Kata dia, ada orang Yahudi datang kepada Nabi SAW. Tiba dia di depan Nabi, dibuatnya mereka itu bersin. Yahudi. Dia mai depan Nabi, dia saja buat bagi bersin di depan Nabi. Kerana Yahudi itu mengharapkan Nabi kata kepada dia, yarhamukumullah. Dia nak Nabi doa dia. Anda tengok Yahudi. Yahudi ni kitab dia apa dia tuan? Kitab Taurah. Kitab Taurah ni siapa buat turun? Allah buat turun. Dalam kitab Taurah ada sebut tak kata Nabi Muhammad akan mai sebagai Nabi akhir zaman? Ada. Makna dia apa tuan-tuan? Maknanya Yahudi percaya Nabi Muhammad tu utusan Allah. Mereka percaya. Cumanya kerana engkar mereka nafikan kepercayaan itu. Mereka pindah kitab Taurat mereka padam cerita tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ini Yahudi. Tapi dalam hati dia percaya kata Nabi Muhammad ni Nabi. Maka mereka mengharapkan doa Nabi. Nampak? Macam kita kata dalam masyarakat kita hari ni lah, orang tak nak main masjid. Tak nak main masjid satu, minum arak pula. Minum arak satu, dengan ekor dengan apa tak tinggal. Kira berebut nak ambil Sarawak ni, nak tengok nombor apa pula. Jenis macam ni punya orang. Tapi bila sakit, dia cari siapa? Dia panggil tu imam masjid mai dah. Suruh buat baca Yasin di rumah dia. Pasal apa tuan-tuan? Masa dia hidup, masa dia sihat, masa dia apa, orang hak dia paling benci tu imam tu. Masa dia hidup, masa dia sihat, dia cukup marah ni, bunyi azan ni dia cukup marah. Dan marah dia ni sampai orang pun tahu. Dia bercakap di kedai kopi, dia jangkah suara dia marah. Dia kata duk bang dereh macam tu, dia kata akai tak ada. Ni yang kita ada rumah ni duk tidur bang sampai kita terangkat kepala. Dia duk cakap macam tu. Akai tak ada ni, puak-puak ada di masjid ni, akai tak ada, dia kata. Tak fikirkah di rumah ni budak-budak kecil duk tidur bang punya dereh macam tu, budak-budak pun terkejut jaga qiyau masa dia sihat. Paling dia benci masjid, paling dia tak suka tu imam, paling dia meluat bunyi azan. Tapi bila dia sakit, dia kata panggil orang masjid mai buat baca Yasin. Pasal apa tuan-tuan? Pasal manusia dia tak boleh bohong diri dia. Dia tak boleh bohong diri dia. Dalam hati dia, dia percaya mereka ni orang baik. Demikian hal dengan Yahudi zaman Nabi SAW. Tak terima Nabi ini jadi Nabi. Tak terima. Walaupun dalam Taurat sebut kata Nabi Muhammad akan mai sebagai Nabi akhir zaman. Tapi bila pergi jumpa Nabi, saja buat bersin. Nak suruh Nabi doa dia, yarhamukallah. Nak suruh Nabi doa, mudah-mudahan Allah rahmat kamu. Dia nak doa Nabi itu, dia nak. Dia kata, dia nak supaya Nabi sebut yarhamukallah, yakni diberi rahmat akan kamu oleh Allah. Kiranya oleh Allah, dan mereka itu hendak buat makar kepada Nabi, iaitu mau kata kepada Nabi pada waktu Nabi mendoakan mereka itu dengan kata yahdikumullah. Bahkan mereka nak apa dia? Bila Nabi kata yarhamukallah, mereka nak doa balik dekat Nabi. Doa apa? Yahdikumullah. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah dekat hang. Seolah-olah Nabi tak dapat hidayah lagi. Mereka doa supaya Allah bagi hidayah dekat Nabi, supaya Nabi ikut mereka, bukan mereka ikut Nabi. Dan tengok tak dalam apa nama YouTube, dalam internet, cerita satu padri apa, budak muda mana jadi padri, cakap ada dalam YouTube, nama apa tak tahu Syekh ni, piduk hurai Fatihah. Padri duk hurai Fatihah. Dia boleh baca Fatihah daripada awal sampai habis dengan lagu, sedap. Kemudian dia pergi tekan tentang ayat apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dia kata kalau orang Islam ni hadap pergi masjid duk semayang, duk minta dekat Tuhan supaya Tuhan tunjukkan mereka jalan yang lurus, tak apa lagi. Dia kata pasal apa? Pasal mereka ni orang biasa, mereka ni tak jumpa lagi jalan lurus. Tu sebab mereka duk minta dalam semayang, minta Tuhan tunjuk mereka jalan lurus.
Ni yang pelik ni, dia kata pasal apa? Pasal Muhammad sendiri pun semayang duk sebut ihdinas siratal mustaqim, duk minta Tuhan tunjuk dekat dia jalan lurus. Maknanya dia kata Muhammad sendiri pun tak jumpa lagi jalan lurus. Dia kata, dia pergi bercakap macam tu di depan puak dia. Itu satu penghinaan pada agama Islam. Dia pergi terang tu, maksud ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah, hidayahkanlah kepada kami jalan yang lurus. Maknanya apa? Orang yang duk minta tu tak duk lagi atas jalan lurus tu sebab dia duk minta. Kesian, dia kata Muhammad ni sampai mati tak dapat lagi jalan lurus ni. Pasal apa? Pasal sampai mati dia duk minta lagi, minta jalan lurus. Maknanya tak dapat lagi tu yang duk minta tu, dia kata. Dia main logik. Jadi puak hak dengar ni bukan cerdik semua. Hak kata Islam dah pun bila dengar oh, dia kata betul juga ni hak Islam ni. Rapuhnya sebahagian daripada orang Islam ada hari ni. Dia pergi terima tu cerita logik akal tu, dia pergi terima. Ihdinas siratal mustaqim ni maksud dia kita minta Allah kekalkan kita di atas jalan lurus ni. Bukan kita tak jumpa lagi jalan lurus baru duk minta dah. Kita duk dah atas jalan lurus. Kita minta supaya dikekalkan, diteruskan kita ni di atas jalan lurus ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini cerita dia. Jadi Yahudi tadi, dia pergi dekat Nabi, dia saja buat bersin. Satu, Nabi bila dia sebut Alhamdulillah, dia harap Nabi doa dia, yarhamukallah. Nabi doa supaya dia dapat rahmat daripada Allah. Lepas tu dia nak kata balik dekat Nabi. Dia nak kata apa? Yahdikumullah. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah dekat hang. Pasal hang tak dapat hidayah lagi. Dia ingat macam tu. Dia nak pergi buat dekat Nabi supaya Nabi ini kira kena dengan dia macam tu. Doa supaya Nabi dapat hidayah. Maksudnya apa? Supaya Nabi duduk jalan dia lah. Sebab dia anggap jalan dia yang betul. Tiba-tiba diketahui Nabi SAW akan makar. Makar ni makna tipu daya, trik jahat mereka itu. Dan diketahui oleh Nabi SAW yang mereka itu saja buat-buat bersin. Fayaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nabi jawab lagu tu dekat mereka. Nabi kata yahdikumullah, mudah-mudahan Allah bagi hidayah dekat hangpa. Mereka nak kata dekat Nabi, Nabi kata kat mereka dulu. Nabi kata dekat mereka dulu. Nabi tak kata yarhamukallah. Sebaliknya Nabi tulis shortcut. Nabi kata dekat mereka yahdikumullah, mudah-mudahan Allah bagi hidayah dekat hang, wa yuslih balakum, dan mudah-mudahan diperelokkan hati hang. Dia kata pasal hati hang tak elok, mudah-mudahan diperbaiki, diperelokkan hati sekalian kamu. Kata At-Tirmizi. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Sayyidina Ali dan Abi Ayyub dan Salim bin Ubaid dan Abdullah bin Ja'far dan Abu Hurairah, dan katanya lagi ini hadis hasan lagi sahih. Dia kata. Kemudian dia mai di bawah tu mendoakan orang bersin itu, apa hukum dia? Hukum dia sunat. Itu aja. Dan bawah lagi mengucap Alhamdulillah bagi orang yang bersin, dan jawab orang yang mendengarnya. Dia bawa mai satu hadis daripada Nabi SAW an Salim bin Ubaid annahu kana ma'al qaum fi safar فعطس رجل من القوم فقال السلام عليكم فقال عليك وعلى أمك فكأن الرجل وجد في نفسه فقال أما إني لم أقل إلا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك وعلى أمك إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله رب العالمين وليقل له من يرد عليه يرحمك الله وليقل يغفر الله لنا ولكم. Ini pula hadis. Cerita dia apa? Satu hari ketika sahabat-sahabat ni dalam satu musafir, tiba-tiba salah seorang daripada yang ikut dalam musafir tu bersin. Bila dia bersin, dia sebut apa? Assalamualaikum. Pula dah macam-macam rupanya dulu pun. Bukan kata Allah jadi macam-macam kan. Allah dia tak kata lah, dia dengan tu tak tahu lah. Saya pernah semayang sebelah satu orang lah itu ni, dia tahiyat kan, duduk tahiyat masa rakaat kedua tu, duduk tahiyat, bangkit daripada sujud tu Allahu Akbar, duduk dengar dia baca Fatihah.
Dia kata apalah. Dia baca Fatihah, auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Kita pun biar betul dia yang buat dia baca Fatihah pula. Tak ada mazhab suruh baca Fatihah masa tahiyat ni. Kan? Bila tu imam nak maki Allahu Akbar nak berdiri, baru dia doa tahiyat dulu. Raplah rupanya. Dia raplah. Jadi macam-macam. Kan? Dia tahu orang hari ni dia otak dia tak tahu di mana, tapi dia duduk semayang. Tapi otak dia tak tahu di mana. Kan? Ni hak berlaku kepada kalangan sahabat itu ni. Mereka sama-sama musafir, tiba-tiba fa'atasa rajul minal qaum, satu orang sudah bersin, faqala assalamualaikum. Allahu Akbar. Dia disebut assalamualaikum. Faqala alayka wa ala ummik. Bila dia kata lagu tu, sahabat lain hak ada sebelah dia kata dekat dia, alayka wa ala ummik. Jahannam hang dengan mak hang sekali. Itu maksud dia. Alaika wa ala ummik. Punggah dah hang ni dengan mak hang sekali, punggah sekali. Itu lebih kurang maksud dia. Fa ka'anna ar-rajul wajada fi nafsihi, dia pun naik angin lah. Ni apa ni? Aku bersin, aku kata assalamualaikum. Yang hang piduk melarat kata jahannam hang dengan mak hang sekali. Jahannam ni apa? Jangan duk rawit dengan mak-mak aku, lebih kurang macam tu. Bila dia kata fa ka'anna ar-rajul wajada fi nafsihi, dia pun jadi nak marah. Apa ni duk sangkut dengan mak-mak aku ni apa? Faqala amma inni lam aqul illa ma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Atasa ar-rajul 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala assalamu alaikum. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam alayka wa ala ummik. Kawan hak kata dekat dia jahannam lah dengan mak hang sekali ni, dia kata apa? Jangan marah aku. Apa yang aku buat ni Nabi buat. Dia kata. Pernah berlaku depan aku, satu orang sudah bersin depan Nabi. Dan kawan tu kata assalamualaikum macam hang kata tak saat ni. Nabi kata dekat dia alaika wa ala ummik. Nabi kata punggah dah hang jahannam hang dengan mak hang sekali. Dia bersin, dia sebut assalamualaikum. Nabi kata lagu tu. Hari ni aku dengar hang bersin kata assalamualaikum, aku kata lagu tu lah. Pasal lagu tu yang Nabi kata. Dia ni sudah bagi explanation macam tu. Dia kata iza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillahi rabbil alamin. Dia kata Nabi tegur kawan hak tadi ni. Kawan hak kata lepas-lepas bersin kata assalamualaikum. Kemudian Nabi kata dekat dia jahannam lah dengan mak. Lepas tu Nabi sambung lagi kat dia. Nabi kata lain kali kalau bersin katalah alhamdulillahi rabbil alamin. Nabi kata kalau bersin kata alhamdulillahi rabbil alamin, bukan assalamualaikum. Wal yaqul lahu man yaruddu alaihi yarhamukallah. Dan kawan yang dengar dia sebut alhamdulillahi rabbil alamin kerana bersin, orang yang dengar ni kata yarhamukallah. Bila kawan hak dengar ni kata yarhamkallah, dia hak kata alhamdulillah tadi jawab balik yaghfirullah lana wa lakum. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita dan hang salah. Itu yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita ni orang Arab pun boleh jadi macam ni. Kita ni tok Melayu, depa tok Arab. Kita tok Melayu lebih lagi lah. Selalu guna perkataan tak kena. Selalu. Kita jumpa lama tak jumpa kawan kita. Dia tanya, lama tak jumpa, anda buat apa lah ni? Dia kata, lah duk kerja sekian-sekian tempat. Kita tanya, anak berapa orang dah? Dia kata, insyaAllah 5. InsyaAllah 5 ke? Alhamdulillah ada 5. Dia sebut insyaAllah 5. Apa siapa insyaAllah? Ada seorang dalam perut ke nak main? Tanya. Dah 5 lah. Mana nak main dalam perut? Dia kata hak kecil pun dah kata 5 lah. Dia kata begitu. Oh jadi yang insyaAllah 5 tu ikut mana? Dia kata insyaAllah 5 lah. Oh, duk silap lagi. Kita kata dah alhamdulillah 5 dah. InsyaAllah ni benda tak tahu lagi. Kalau kata anak alhamdulillah 4, insya-Allah bulan 6 ni insya-Allah 5. Cantik dah insya-Allah 5. Insya-Allah 5 ni ada seorang lagi nak main. Dah nak main apa merepet hang dia kata kecil pun dia kata 5. Kita lagi pening lah. Jadi yang insya-Allah 5 tu kok mana? Rupanya dia silap. Insya-Allah dengan alhamdulillah tu dia silap. Nampak cantik tapi guna tak kena. Kan? Ada lagi satu pula keliru.
Keliru macam mana bila orang habaq dekat dia, ataupun dia habaq kat orang, dia main habaq dekat orang, dia kata ni kawan kita accident tadi, dia kata nampak patah kaki perasan, dia kata kawan dengar ni kata inna lillahi wa inna ilaihi, dia kata apa ni, bukan dia mati, patah kaki aja. Itu keliru, yang tu keliru. Pasal apa? Pasal dalam Islam apabila dengar orang ditimpa musibah, kita disuruh kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul dah lakon tu kata, tapi dia keliru. Dia duk ingat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini untuk kes mati aja. Jadi kalau abang kata rumah dia terbakar kemarin, kita kata inna lillahi, dia kata tak ada siapa mati rumah aja terbakar. Keliru. Ni pun nak kena apa betul juga, kena fine tune. Ambil skrudraiber halus itu, tune pelan-pelan. Kata dekat dia ada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni bukan untuk orang mati saja, untuk siapa-siapa sahaja yang ditimpa musibah. Kan? Iza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu Quran kata betul kata. Dia kata bukan orang mati saja dah, kata bukan. Confuse, keliru. Keliru tu pun nak kena pembetul juga. Pasal kita kadang dalam masyarakat kita dah faham macam tu, so kita salah, sepanjang-panjang masa kita salah. So Nabi SAW pembetul kawan yang bersin, dia kata assalamualaikum ni, kalau tidak jenuh orang dia jawab salam dia lah. Dia bersin ni, dia kata assalamualaikum, waalaikumsalam, pakai jawab semua. Tak lagi dia bersin pula assalamualaikum, dia kata waalaikumsalam warahmatullahi, pakai sikit lah jawab. Dia bersin lagi tadi assalamualaikum, kena anak suruh aku jawab salam dia berapa kali. Silap rupanya, bukan suruh assalamualaikum, suruh alhamdulillah. Dan di sisi ulama hadis, dia kata adalah lebih cantik kalau disebut alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah saja pun okey dah, tapi kalau alhamdulillahi rabbil alamin itu lebih afdal di sisi ulama hadis, dia kata. Dan hadis yang berikutnya tu pun sama, wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk insya-Allah bab fi ijabit tashmid bihamdil atis. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan wajib mendoakan orang bersin dengan sebab mengucapkan alhamdulillah orang yang bersin itu. Setakat tadi kita kata apa? Sunat jawab. Tapi ada pendapat ulama yang mengatakan apa? Yang mengatakan wajib kena jawab. Itu pendapat. So pendapat ni dia biasalah macam tu. Tajuk ni dia agak flat sikit pasal kita tahu dah. Tapi insya-Allah yang akan datang dia akan main tajuk-tajuk yang kita tak patah. Yang tu baru kita akan rasa menarik dia. Dia akan main lepas ni tajuk cerita kata bersin ni rahmat Allah, menguap itu syaitan, dia kata. Itu sebab dalam Islam kalau nak menguap dia suruh tahan. Kita nak menguap tahan biar hidung kembang tak apa, jangan mulut dia buka tu tak mah. Pasal apa? Pasal dia kata at-tasa'uf, menguap ni tasa'uf, at-tasa'uf minasyaitan. Nabi kata itu syaitan. Kan tengah orang dia duk elok-elok duk sembang dereh semua elok, bila pergi masuk masjid semayang takbir dia Allahu akbar, aku tak mengantuk mai lah, itu syaitan. Kan dia dua waktu yang dia nak mengantuk sangat ni, bila semayang dengan masa mengaji ni. Masa mengaji ni sampai patah tengkuk ni, dia duduk melayar ke belakang. Tunggu tu boleh patah tengkuk ni. Dia punya mengantuk. Dengar kita kata wallahu alam, insya-Allah kita sambung mata sekolah saya buka elok cantik. Pasal apa? Ini yang Nabi kata at-tasa'ub minasyaitan. Dia kata menguap nak pergi ke mengantuk ni, ini syaitan. Dia kata. Itu tajuk yang akan datang. Kemudian dia akan main cerita pasal apa, duduk di tengah majlis. Duduk di tengah majlis. Kalau jenis majlis lengkong bulat macam tu, mai duduk di tengah, apa hukum dia? Dia ada cerita dia tu. Kan dia ada cerita dia. Jenis duduk di tengah majlis, jadi macam lauk duduk di tengah ni. Ini apa hal dia dalam Islam? Kemudian dia main pula satu tajuk lagi, dia cerita tentang kita duduk dalam majlis ni, satu orang bangkit pergi pancung. Dia main boleh tak orang duduk tempat dia tinggal tadi?
Itu pun ada perbincangan dalam agama di bawah bab adab. Kan dia duduk orang tu, dia bangkit pergi atas satu keperluan, pergi pancong ke, pergi apa ke, dia mai balik bangku dia ataupun tempat dia duduk, orang lain duduk. Boleh tak boleh dia nak minta duduk balik di tempat tu? Boleh tak boleh? Itu satu perbincangan dalam agama. Benda ni kadang boleh jadi berkelahi lah. Boleh jadi berkelahi. Bukan kata di masjid lah. Kalau di kedai makan boleh jadi berkelahi. Kedai yang orang selalu pack penuh ni, dia duduk dulu, dia tak helmet dia tak tu, dia kira tu tempat dia. Ataupun dia dia duduk, dia letak surat abang dia kira tu tempat dia pergi ambil makanan. Dia main ada kawan lain duduk bergaduh. Orang luar cukup senang ni, nak bergaduh cukup senang. Sikit punya hal dia spark bergaduh, kira nak spark dia. Ni orang luar ni pasal apa? Jiwa tak tenteram. Minggu lepas saya ikut belakang satu van Kelang punya, dia tulis di cermin belakang van Kelang tu, jiwa tak tenteram, dia tulis. Saya punya susah hati tu dah. Anak saya kata, ayah tengok dia tulis apa, jiwa tak tenteram. Kan kita tahu ramai orang jiwa tak tenteram ni, tapi tak ramai yang tulis abang kata dia tak tenteram. Orang tak tenteram dia ramai, tapi hak nak abang kat orang kata dia tak tenteram tu tak ramai. Tu baru jumpa seorang. Kan takut tu kan dengan masyarakat hari ni, kita pun takut. Lepas tu dia akan main lagi apa, tajuk-tajuk yang akan datang ni cerita pasal aurat ni, aurat laki-laki, aurat perempuan. Orang laki-laki pakaian yang macam mana boleh, yang macam mana tak boleh. Orang perempuan pakai macam mana yang disuruh, pakai macam mana yang dilarang. Dia akan main bila kita baca hadis tu esok, baru kita nampak terang. Pasal banyak hari ni tuan-tuan, anak-anak kita sendiri, tu saya kata siapa? Anak-anak kita sendiri pergi sekolah, alhamdulillah pakai tudung, balik-balik tak ada tudung. Pasal apa jadi macam ni? Pasal dia tak mengaji Bahrul Madhi, hadis yang cerita tentang aurat ni. Itu satu contoh kita bawa. Sekolah pergi masuk tengok semua cantik, budak-budak perempuan semua mini telekong. Balik-balik buka habis. Hak ganas lagi ni, keluar pagar sekolah tu, zup tarik bola beg. Pasal apa dia jadi macam tu? Yang lebih menyedihkan lagi tuan-tuan, yang lebih menyedihkan lagi, hak mengaji sekolah agama, lebih menyedihkan lagi. Saya pernah cerita dalam kuliah saya beberapa tahun dulu, lama dulu, waktu saya duduk mengajar di sekolah SMKA Al-Irsyad ni. Satu budak form 1 perempuan, lepas dia masuk mengaji berapa bulan ke apa ke, dia main jumpa, dia menangis. Dia menangis ni nak cerita apa? Nak cerita pasal dia tak pernah tahu pasal hal kewajipan tutup aurat, tudung ni, dia tak pernah tahu. Bila dia masuk main sekolah agama ni, barulah dia tahu. Bila dia tahu, dia pakai bukan sekadar uniform, tapi dia pakai tu pasal apa? Pasal agama suruh. Masalah yang dia hadapi apa dia? Bila dia balik, mak dia tak suka tengok. Mak dia tak suka, mak dia paksa dia tak pergi pakai. Waktu cuti sekolah, mereka nak pergi holiday, mak dia syaratkan pada dia. Mak dia kata kalau sekiranya nak ikut mami ya. Kalau nak ikut mami dengan daddy pergi cuti, macam ni punya pakai tak boleh. Mak dia kata kat dia. Menangis budak ni. Tak boleh mami, dia kata ni wajib lah apa. Oh, mami tak mau. Mami hantar hang pergi sekolah tu pasal sekolah tu sekolah terpilih, bukan pasal nak pergi bagi hang jadi ustazah. Mak dia kata. Kita nampak mentaliti setengah orang. Pasal sekolah ni Al-Irsyad, Al-Mashhur apa semua ni sekolah pilihan, sekolah terpilih, 5A baru boleh masuk. So mak dia faham sekolah tu sekolah terpilih. Mami hantar hang pergi bukan nak suruh hang jadi ustazah. Mami nak suruh hang pergi pasal sekolah tu sekolah terpilih. Depa punya result periksa tiap-tiap tahun bagus. Pasal tu mami suruh pergi. Hang jangan salah faham. Mami tak mahu hang jadi ustazah. Tension budak ni. Mai di sekolah, mai cari kita, jumpa menangis ni, menangis sungguh-sungguh ni. Budak yang sama baru ni dalam Facebook tengok-tengok tak kira tuduh lah. Budak yang sama lah dah jadi engineer, kerja dengan satu syarikat
international. Dah apa? Tak gaduh siapa paksa dia. Dia sendiri tak pakai. Masuk gambar-gambar dia pergi bercuti dengan suami dia, dengan pakaian. Saya tengok tuan-tuan, jadi ketak dada bila tengok. Pasal teringat balik. Dia mengimbau cerita berapa tahun dulu waktu dia fresh masuk sekolah tingkatan 1, dia main luah isi hati menangis-nangis kat kita ni, cerita mak dia ni, sedangkan dia ni nak mempertahankan Islam dan iman dia. Mak dia tak faham, dia menangis kesal pasal hari ni dia suka hati pergi buat benda tu. Kadang-kadang tentu tak faham kita ni, tak faham kita ni macam mana ni duduk sekolah agama, mengaji sampai tingkatan 5 sekolah agama, belajar bahasa Arab, ambil pengajian syariah, Al-Quran was sunnah, apa semua ni ambil, tak sampai ke hati dia. Kalau sampai, kenapa begitu mudah dia lekang keluar daripada hati? Yang ni kadang-kadang kita ni bila kita jadi guru, yang ni lah satu benda yang dia duk ramai hati kita ni, bagi kita ni jadi sedih, bagi kita ni jadi tidak tak lena benda ni. Ni kita Facebook ni, kita boleh tengok balik ni kesan budak-budak yang kita pernah mengajak dulu. Lah ni mereka jadi apa? Dunia, dari segi dunianya berjaya tak berjaya mereka ni, dari segi pegangan agamanya mereka hari ni macam mana, kita boleh tengok di Facebook. Tu tak ada benda dalam dunia ni yang bagus semua, tak ada benda yang tak bagus semua. Kecuali Quran, hadis, agama Islam ni bagus semua. Hak lain daripada tu ada bagus, ada tak bagus. Facebook jangan kita kata semua tak bagus. Ada dia punya bagus dia. Kawan-kawan lama kita masa sekolah rendah dulu kita tak tahu dah pergi mana, hilang, jumpa balik dalam Facebook, ukhuwah Islamiah, boleh jalin balik. Itu bagus. Yang menggunakan Facebook ni duk prosok masuk gambar-gambar tak senonoh, huduh dan sebagainya, itu tak bagus. Terus cakap apalah, terus kata internet ni tak bagus. No, internet kalau kita guna bagus. Tapi kalau kita guna cara tak kena, tak bagus. Apa benda pun atas dunia ni sama aja. Atas kita lah nak mengendalikan dia, nak bagi dia jadi bagus itu macam mana. Tapi bagi kita, pihak guru ni, kita nak tengok yang tu. Kita nak tengok yang tu. Kan? Setengah orang dia marah, dia approach kita, minta kita add dia jadi, apa dia panggil tu? Jadi friend. Dia suruh add jadi friend. Kadang-kadang kita pun tak add semua. Kita pun sebelum add tu kita masuk dulu dalam dia punya cerita ni. Kalau nampak pelik, saya tak add lah. Ada yang kita add, lepas add pergi jadi pelik pun ada. Ada juga. Lepas pada add dia jadi pelik, lepas tu dia on, kita potong balik kan? Ada. Mana kita nak tahu mula ni. Lepas kendian kita pun bukan tengok selalu. Tengok sebulan sekali baru dah buka, tengok baru kita, kata dia ni awak karut ni potong balik. Macam tu lah cerita dia. Tapi ada kebaikan dan ada tak baik dia. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan tajuk ni ke depan dia akan main beberapa topik yang kita dah tahu, cuma kita nak faham lebih. Kita nak faham lebih supaya bila faham tu kita beramal dalam keadaan kita faham, dalam keadaan kita tahu apa nas dia, lebih lagi yakin pegangan kita. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bantu kita dalam kita nak cari kebenaran. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.